Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 25 Ogos 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Pakatan Harapan memberi jaminan tidak akan mempersulit undi percaya terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob jika dia berpihak kepada rakyat. Perkara itu dinyatakan oleh Pengerusi PH Anwar Ibrahim selepas menghadiri pertemuan dengan Ismail. Walaupun tidak menjelaskan secara lanjut, Anwar berkata antara yang dibincangkan adalah program pro-rakyat yang menumpukan isu kemiskinan dan pekerjaan. Pertemuan itu turut disertai Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng. Menurut Anwar lagi, soal jawatan kabinet juga tidak dibincangkan sebagaimana pendirian PH, sebaliknya mereka memberi tumpuan kepada masalah COVID-19 dan ekonomi. Tambah Anwar, pertemuan hari ini susulan titah agung yang mahu Perdana Menteri melibatkan kerjasama pembangkang. Sementara itu, Ismail Sabri menyifatkan pertemuan itu sebagai permulaan yang baik dan pertemuan peringkat jawatan kuasa akan disertai wakil-wakil pembangkang. Sementara itu, Anwar yang juga Ketua Pembangkang akan menjemput semua parti pembangkang untuk menyertai atau bekerjasama dengan PH. Ia selaras konsep kemah besar gabungan itu untuk menjadi barisan pembangkang yang berkesat serta mengatur langkah menghadapi PRU15. Dalam satu kenyataan, Majlis Presiden PH berkata, jemputan pertemuan itu akan dikemukakan kepada pemimpin-pemimpin parti pembangkang dalam masa terdekat. Pertemuan itu nanti, kata PH, antara lain akan membincangkan isu politik semasa serta persiapan bagi menghadapi sidang parlimen yang bakal bermula 6 September. Ini termasuk kemungkinan diadakan sidang khas lebih awal untuk membahaskan usul undi percaya terhadap Perdana Menteri serta mengisi kekosongan timbalan Speaker Dewan Rakyat susulan peletakan jawatan Azalina Osman Said. PH juga akan mempertimbangkan jemputan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk menyertai Majlis Pemulihan Negara dan jawatan kuasa khas menangani COVID-19 asalkan ia bukan sekadar tindakan tangkap muat. Langkah untuk menyatukan pembangkang itu menyusuli selepas kegagalan Presiden PKR Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri apabila pembangkang hanya berjaya mengumpulkan sokongan 105 ahli parlimen. Berita yang seterusnya, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bakal mengambil tindakan politik yang berisiko jika melantik bekas Menteri Kanan Azmin Ali sebagai timbalannya. Perkara itu dinyatakan oleh Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puan Zakarshy dalam hantarannya di media sosial hari ini. Puan berkata imej bekas Menteri Kanan itu telah tercemar sejak penubuhan Kerajaan Perikatan Nasional. Puan berkata demikian bagi mengulas laporan Malaysia kini yang memetik dua sumber UMNO yang mendakwa Azmin mengugut untuk menarik sokongan sekiranya dia tidak diberi jawatan itu. Setiausaha politik Azmin Muhammad Hilman Idham bagaimanapun menafikan tuduhan berkenaan. Mengulas lanjut, Puan berkata ada baiknya Azmin menafikan bahawa dia akan menarik sokongannya terhadap kerajaan baru. Ini memandangkan usul undi percaya sudah tidak relevan dan Ismail dilantik sebagai Perdana Menteri secara demokratik dan mengikut perlembagaan. Tambahnya, seeloknya jawatan TPM itu dikosongkan bagi mengelakkan perebutan jawatan. Presiden PAS Abdul Hadi Awang hari ini memuji kumpulan Taliban yang mengambil alih pentadbiran Afghanistan susulan pengunduran tentera Amerika Syarikat. Katanya walaupun dulu kumpulan itu mengenakan peraturan ketat termasuk melarang wanita mendapat pendidikan, pendekatan mereka kini telah berubah. Dalam hantarannya di Facebook, beliau berkata, kaki tangan kerajaan yang berkhidmat di bawah pengaruh Amerika telah diberikan pengampunan beramai-ramai dan tindakan balas dendam adalah dilarang. Tulisan Hadi itu turut disiarkan media rasmi PAS Harakah Daily. Hadi juga menyalahkan media massa dari Barat yang didakwanya menguar-warkan aspek negatif dengan membesar-besarkan langkah Taliban pada awal kemunculan mereka. Bagaimanapun katanya berbeza dengan laporan media, kumpulan Taliban hari ini lebih bijak walaupun masih teguh dalam perjuangan mereka menegakkan Islam. Kenyataan Hadi itu hadir selepas anaknya Muhammad Khalil Abdul Hadi digantung sementara di platform Facebook susulan mengucapkan tahniah kepada Taliban kerana telah membebaskan Afghanistan.
Good morning, Jisure. Minuman pertama, produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning, Jisure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning Jisure. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Ahli Parlimen Segambut Hannah Yeoh menggesa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk mempertimbangkan melantik Azalina Othman sebagai Menteri Dalam Negeri. Menurut pemimpin DAP itu, sudah sampai masanya jawatan itu diisi oleh seorang wanita. Dalam temu bualnya bersama Astro Awani malam tadi, Yeoh berkata banyak isu-isu penting membabitkan kewarganegaraan, perkahwinan dan penceraian terletak di bawah Jabatan Pendaftaran Negara. Malangnya kata bekas timbalan menteri itu, kesemua menteri dalam negeri sebelum ini telah gagal menangani isu-isu tersebut. Tambahnya jika bukan jawatan menteri dalam negeri, Azalina perlu diberi peluang menjadi menteri undang-undang atau menteri pembangunan wanita. Yeoh berkata rekod Azalina merupakan orang yang tepat untuk menggalas tanggungjawab berkenaan. Awal minggu ini Azalina yang juga ahli Parlimen Pengerang meletakkan jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat susulan pembentukan kerajaan yang baru. Sebelum ini sayap wanita PH mengeluarkan kenyataan agar Kementerian Dalam Negeri diterajui seorang wanita dan menggesa Ismail mewujudkan satu kementerian untuk kanak-kanak. Mahkamah Tinggi Shah Alam melapangkan perbicaraan kes Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 40 pertuduhan rasuah dan mengekalkan 1 September untuk sambung bicara. Hakim Muhammad Yazid Mustafa membuat keputusan itu selepas meneliti surat hospital berhubung kecederaan Zahid. Terdahulu Peguam Ahmad Zaidi Zainal memaklumkan kepada mahkamah mengenai keadaan terkini anak guamnya dan memohon supaya perbicaraan kes rasuah berhubung sistem visa luar negara itu dilapangkan. Dia berkata Presiden UMNO itu telah dimasukkan ke sebuah hospital swasta di Shah Alam selepas terjatuh di rumahnya pada Ahad lepas. Semalam Ahmad Zahid tidak dapat menghadiri perbicaraan kes rasuah membabitkan dana Yayasan Akal Budi selepas dimasukkan ke hospital kerana sakit belakang. Terdahulu anaknya Nurul Hidayah turut memuat naik beberapa gambar dan video Zahid serta lawatan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob di ward hospital. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.